Okey, pagi ni saya nak minta korang teman saya untuk kita sama-sama explore satu kereta yang kalau saya bagi tahu korang takkan percaya ia ada dalam shortlisted kereta yang saya nak beli. Iaitu tak lain tak bukan Volvo XC40. Volvo XC40 ni salah satu idaman SUV saya. Sebagai buktinya, ini adalah salah satu kereta yang antara paling banyak saya sebut dalam video-video saya sebelum ni. Ya, tak bolehlah nak comparekan dengan Myvi kan. Of course lah, Myvi paling banyak saya sebut. Tapi Volvo XC40 ni bagi saya menjadi satu benchmark kalau saya bandingkan mana-mana kereta dalam range harga 200,000 lebih sikit ke atas. Dan hari ni saya nak kurang teman saya sama-sama explore tentang kereta ni, sebab saya tak banyak tahu sangat tentang Volvo ni. So mungkin kalau ada tersilap fakta ataupun mungkin terkurang yang saya sebut, saya nak minta korang tolong komen dekat ruangan komen dekat bawah ni. So tanpa membuang masa, sebuah kereta idaman yang saya gagal miliki sekali lagi, iaitu Volvo XC40. So let's go! Let's go! Let's go! Biar jalan berliku, takkan ku perlahankan laju, biar kabur mataku. Okey, ini adalah Volvo XC40 yang mana kereta ni kalau nak ikut kategori, dia terkategori dalam sebuah segmen B SUV yang premium brand Antara kompetitor lain adalah Mercedes GLA ataupun kita boleh ambil BMW X1, dan ada juga orang comparekan dengan Volkswagen Tiguan. Ya, actually kereta ni dikatakan dia menggunakan enjin yang sama dengan Proton X50, iaitu 1.5 liter turbo 3 silinder. Ya, same engine, tapi actually kita tak boleh nak cakap sama sebab vendor dia punya everything pembuatan dia semua berbeza. Dan apa yang saya suka sangat dengan kereta ni adalah daripada segi dia punya design luaran dia. Wow, ini adalah satu kereta yang datang daripada negara Scandinavian, Sweden. So bila kita sebut je Scandinavian, especially Sweden, automatically kita akan terfikirkan satu konsep minimalistik. Korang tahu IKEA kan? Macam mana dia cipta perabot. Diorang pun juga satu company daripada Sweden. Dan satu lagi, apa yang sangat specialnya dengan satu jenama Volvo ni adalah safety. Kebanyakan ciri-ciri safety features yang ada dekat dalam kereta korang semua hari ini, yang ada kat semua brand-brand lain hari ini, ada kebanyakannya adalah dicipta oleh Volvo, di-invent oleh Volvo asal usulnya. Sebagai contoh, 3-point seat belt. Volvo yang cipta dahulu, barulah company-company lain ikut konsep-konsep yang Volvo dah cipta ciri-ciri keselamatan tersebut. Sebab tu bagi saya terlalu pandang tinggi dengan satu jenama Volvo ni, sampaikan saya rasa takut untuk review sesebuah brand daripada Volvo ni. Okey, yang ini adalah Volvo XC40 variant T5 Recharge. Variant T5 Recharge ni boleh kata PHEV, plug-in hybrid. Sama juga macam plug-in hybrid yang lain. Korang boleh charge kereta ni. Daripada segi dia punya bahagian lampu depan dia ada berbentuk Thor hammer. Ini adalah signature untuk mana-mana model Volvo lah kan. Dia orang panggil Thor, pemukul Thor tu kan. Dan dia punya sport rim dia didatangkan dengan saiz 19 inci. Wow, untuk sebuah kategori segmen B SUV, sport rim saiz 19 inci sangat-sangat besar. Color atas ni dia ada two tone, ada batch recharge dekat sini. Lampu belakang berbentuk L-shape ni asal usulnya diperkenalkan oleh company Volvo. Tapi asal usul terciptanya lampu belakang yang ada shape macam gini adalah, saya pernah dengar dulu, adalah diambil daripada konsep sebuah sofa kan. Kalau korang tengok sofa, dia ada tempat tangan dekat tepi tu. So Volvo ni diimplementkan konsep perabot ke dalam kereta. Info ni actually saya tak boleh nak pastikan sejauh mana dia punya betul, sebab memang tak akan jumpa dekat internet. Tapi saya dapat info ni daripada Top Gear, mungkin dalam tahun 2005-2004 dulu. Lebih daripada 10 tahun lepas. So pada korang yang tahu info ni betul ke tak, korang tinggalkan komen dekat ruangan komen kat bawah ni. And then dia punya ruang boot dia adalah sebesar 452 liter. Actually bukanlah satu ruang boot yang begitu besar, tak sampai pun 500 liter. Kalau bandingkan side by side, beza lagi besar 508 liter kan. Tapi walaupun PHEV,
dia ada extra space dekat bahagian bawah ni. Untuk yang normal version yang bukan plug-in hybrid pun dia ada lagi extra dekat bawah ni. Dia punya seat boleh dibaringkan menjadi 60-40 split. Okay, once korang masuk je ke dalam XC40 ni, korang akan ternampak bahagian dalam ni. Wow, sangat-sangat berbeza konsep dia daripada kereta-kereta lain. Yang mana korang akan nampak paling ketara sekali adalah dia punya infotainment. Skrin kat tengah-tengah ni dia berbentuk vertical macam handphone. So memang cantik. Tapi kekurangan infotainment yang berbentuk vertical macam ni adalah dia menyempit ruang. Actually ruang dalaman kereta ni dikatakan lebih besar sedikit daripada X70. Tapi mungkin disebabkan display yang berbentuk menegak ni dia nampak squeeze sikit. Tapi sebenarnya agak luas juga bahagian depan ni. Dan satu lagi apa yang saya suka dengan kereta ni adalah daripada segi dia punya meter cluster. Korang tengok dia fully digital. Dekat tengah-tengah tu dia ada maps dan actually dia ada beberapa function tapi tidaklah banyak sangat dia punya function. Dan actually dia boleh tukar theme warna merah ni. Ni saya ambil warna merah. Biasanya dia by default dia bukan warna merah. Infotainment dia didatangkan dengan Apple CarPlay tapi tidak secara wireless. Korang kena cocok wire tapi dia didatangkan dengan wireless charging dekat sini. Actually bahagian dalam infotainment dia ni ada macam-macam tapi bagi saya bukan favourite saya sebab korang nak lakukan sesuatu korang kena buat kerja 2 kali. Sebagai contoh, dia punya temperature nombor 1 korang kena tekan dekat sini and then korang select waktu korang tengah drive. Okay, ni okay lagi. Bermaksud 2 kali kan. Tapi kalau korang nak adjust dia punya blower, kalau macam physical button, kita terus putar kan. Ni tak, korang kena pergi kat sini and then korang kena select. So dah 2 kerja. Tapi banyak lagi benda-benda yang melakukan beberapa kali kerja. Cuma bawah ni dia ada next channel, pause or play dan dia punya ni volume button lah. Cuma satu yang saya puji tentang dia punya infotainment practicality kat sini adalah page yang ini. Ini adalah satu page tentang safety features ataupun setting kereta yang semua kereta patut ada screen page yang macam ini. Korang boleh off traction control kat sini, charge bateri, parking assist, rear cross traffic lane nak on ke off ke, every single thing. Dia ada shortcut. So kalau Volvo dapat buat banyak lagi shortcut yang macam ni, mungkin korang boleh tambah shortcut yang penting yang korang nak, is a good choice. Korang dah tak perlu buat kerja banyak kali. Tapi apa pun satu yang saya suka sangat adalah dia punya aircon blower, aircon vent dia. Korang terasa sangat-sangat premium. Oh, dengar tak? Wow. Tapi banyak benda yang saya tak jumpa dekat steering ni. Macam button untuk kita angkat call. Mungkin ada tapi saya tak jumpa. Dia tak ada button khas untuk Bluetooth ataupun scroll macam gini kan. Yang biasanya dia punya kompetitor lain ada. Dan dia punya driving mode, korang boleh tekan kat sini. Dia akan keluar hybrid untuk everyday use, individual, power untuk sport mode, and then bawah ni dia ada pure. Pure ni kalau bateri masih ada, korang boleh pakai 100% berjalan tanpa petrol. Dan bawah sekali adalah off-road. Off-road untuk kalau pemanduan yang lebih kasar lah. Yalah, sebab kereta ni adalah kategori SUV kan. Ni adalah gear knob dia, sangat kecil. Tapi ini adalah gear knob size terkecil terakhir yang saya boleh terima oleh akal fikiran saya. Macam contoh Porsche 911 ataupun Kia Carnival ataupun Volkswagen Golf punya gear knob, saya dah rasa saya tak suka. Ini adalah size terkecil yang saya boleh terima. Kunci dia sangat-sangat simple. Button unlock dia kat bahagian tepi sini. So mungkin kita susah sikit nak accidentally tertekan. Korang akan nampak daripada jauh, nampak macam plastik yang keras actually, tapi dia adalah soft. Korang boleh pinch dia. Sitting position dia sangat-sangat baik, sangat-sangat comfort. Yang ini didatangkan dengan ala-ala Alcantara. Saya tak pasti apakah material dia, tapi sebelah ni adalah leather. Dan sebelah sini pun dia ada type support. Ni boleh adjust Kedua-dua seat driver dan passenger bahagian depan ni adalah electric power seat adjustment. Dia ada sampai siap lumbar support. Untuk front passenger ni pun ada dia punya lumbar support dia. Okey, daripada segi ruang belakang dia pula, korang tengok dia punya legroom dia bagi saya agak besar lah. Boleh dikatakan sikit kurang saja daripada BMW X1. Cuma satu yang saya rasa nak komplain, iaitu dia punya sitting position kat belakang ni tegak sangat. Macam gini. Sampai kan korang rasa dah macam Prodor Beza dah dia punya tegak. Mungkin ini baik untuk body posture, tapi bagi saya kalau jalan jauh tak selesa. Sudahlah
masalah dia punya seat ni pendek, menjadikan kaki kita ni sangat-sangat tergantung, so tak selesa untuk jalan jauh. Tapi kereta ni again dia adalah segmen B, so dia dicipta untuk keluarga kecil. Mungkin untuk orang yang baru ada anak lebih kurang bawah 15 tahun, memang sesuai, memang ngam untuk kereta ni. Dan kat sini kalau korang perasan ada bendera Sweden. Wow. So sebut pasal Sweden, saya nak ucap terima kasih pada Swedish Auto Volvo Arada Masara sebab bagi saya peluang, bagi saya pakai kereta ni dan saya dapat sharekan Volvo XC40 ni kepada seluruh rakyat Malaysia. So terima kasih kepada Swedish Auto. Okey, satu yang saya nak highlightkan untuk kereta ni adalah daripada segi dia punya bunyi buzzer kalau kita tak pakai seatbelt. Kita try ni jalan kosong, korang dengar dia punya bunyi dia. Wow, indahnya. Ini bunyi yang membuatkan saya lagi tak nak pakai seatbelt. Tak macam kereta lain, biasa bunyi buzzer le, ten 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 ten, macam jantung dah nak habis kalau kita kat hospital tu kan. Okey, so kita nak test drive kereta ni. Okey, actually untuk Volvo XC40 versi T5 Recharge plug-in hybrid ni didatangkan dengan enjin 1.5 liter sahaja, 3 silinder yang mana dia boleh produksi hingga 262 horsepower. Wow, 262 horsepower dan 425 Newton meters of torque. Dan yang mana kereta ni fuel consumption dia dikatakan maksimum. Korang boleh pergi sejauh hampirlah 2.2 liter per 100 km. Kalau kita convert mungkin dalam 30 ke 40 km per liter. Wow, tapi korang jangan percaya, itu adalah kalau maksimum. Mungkin boleh dapat, tapi saya tak pasti. Tapi kalau untuk normal condition road macam dekat Kuala Lumpur ni, saya boleh katakanlah average fuel consumption dia boleh pergi 16 km ke 17 km per liter. Ya, angka tu actually tak adalah wow sangat, banyak je kereta lain yang macam tu kan. Tapi kalau kita fikirkan untuk sebuah kereta seberat 1.8 tan lebih, dia boleh dapat fuel consumption angka yang macam tu, bagi saya dah cukup sangat-sangat jimat lah. Ya, sebab kereta ni di-equip dengan pelbagai safety features, daripada segi active safety features maupun passive safety features. Saya tak perlu lagi nak explain apa yang ada kat dalam kereta ni. Daripada segi dia punya sistem safety features dia, boleh katakan apa yang ada dekat kebiasaan kereta-kereta 250,000 yang lain pasti ada dekat dalam kereta ni. Cuma satu je, daripada segi dia punya panoramic camera dia tak ada. Dia cuma ada reverse camera dia, dan reverse camera dia pun bagi saya agak sedikit terturun ke bawah, membuatkan kita susah sikit nak tengok kiri kanan kan. Tapi apa yang saya respect sangat-sangat dengan Volvo ni adalah daripada segi dia punya sistem safety dia betul-betul berkesan. Saya dah drive kereta ni beberapa hari, saya ada nak ter-reverse, tiba-tiba ada motor kat belakang nak keluar daripada parking, dia terus emergency brake, dia brake dengan sendiri, dia take over. Wow, if let's say saya memang tak perasan motor tersebut, mungkin dah terlanggar dah. So satu, safety features ni memang kita tak boleh beli, keselamatan nyawa kita tak boleh beli. So kalau tiap-tiap company lain, Toyota terkenal dengan dia punya reliability, Honda terkenal dengan dia punya ruang dalam dia pandai master kan, BMW terkenal dengan dia punya fun of dia punya drivability, Mercedes terkenal dengan dia punya comfort, tapi Volvo terkenal dengan sistem safety yang sangat-sangat baik. Ini adalah perbandingan peribadi yang saya buat lah. Betul kan? Kalau korang rasa perbandingan ni tak tepat, komen kat ruangan komen kat bawah ni. So daripada segi dia punya drivability, ya, kereta ni datangkan dengan 262 horsepower, memang sangat-sangat cukup. Ikutkan kuasa yang macam ni korang boleh lari lebih daripada 200. Tapi of course Volvo dia akan cut. Tapi apa yang paling penting adalah daripada segi dia punya acceleration. Kalau korang berada dekat jalan yang jam, kalau korang nak memecut, nak keluar daripada simpang ke kan, kereta ni memang tak ada masalah. Dan daripada segi dia punya handling, bagi saya bukanlah handling yang terbaik untuk sebuah kategori SUV. Ada lagi mungkin kompetitor dia boleh buat produce yang lebih baik daripada segi handling, sebab kereta ni memang bukan dicipta untuk menjadi agile, untuk menjadi sebuah kereta yang agresif. Dan actually kereta ni adalah plug-in hybrid, so dia ada kelebihan daripada segi kita boleh jalan tanpa langsung menggunakan minyak
dalam jangka jarak maksimum kereta ni 44 km. Dikatakan 44 km. Tapi of course memang kita tak akan dapat lah angka 44 km tersebut kan. Maksimum saya rasa mungkin 35 pun kalau korang jalan tanpa petrol langsung pun dah cukup baik. So inilah Volvo XC40 yang saya sangat idamkan dulu. Once saya tengok je kereta ni memang saya dah terus jatuh cinta. Tapi apakan daya, ramai orang keliling saya tak approve, especially mak saya. Sebab dia tak suka tengok saya pakai kereta yang bentuk SUV macam ni kan, boxy. Saya suka. So bagi saya, kalau korang tanya saya adakah berbaloi kalau korang pilih kereta ni, bagi saya personally, kalau korang tengah cari sebuah SUV yang praktikal, yang safety dia memang tak ada kompromi, and then korang adalah sebuah family yang tak berapa besar sangat, yes, Volvo XC40 sangat-sangat berbaloi untuk korang miliki. So itulah serba sedikit tentang Volvo XC40 T5 versi recharge ni. Dan actually harga kereta ni tak jauh sangat dia punya peningkatan daripada T5 yang biasa. Walaupun kebiasaannya plug-in hybrid dia akan lagi murah, tapi yang ini harga dia adalah sekitar 242,000. Korang boleh inquiry dekat Swedish Auto. Dan kesimpulannya bagi saya, sebuah kereta bernama XC40 ni adalah satu kereta yang sangat-sangat sesuai untuk kegunaan keluarga. Ianya tidak dicipta untuk menjadi agile, untuk menjadi ligat. No. Actually itulah impian saya. Saya nakkan sebuah kereta yang relax, yang comfort, yang tak payah nak fikir nak corner sana, corner sini kan. Dan sekiranya ada sesuatu yang mungkin korang boleh ambil daripada video ni sebagai ilmu, saya Nas Abdullah. Saya hargai sangat-sangat kalau korang dapat bantu saya untuk smash button subscribe dekat bawah video ni. So akhir kata, saya Nas Abdullah. Salam strategi. Fight! Conquer! Bye!